Okey. So, selamat petang kepada semua pelajar. Terima kasih kepada yang dah datang tepat pada masanya. Okey, tak macam tidak terlalu lambat untuk masuk lah. Okey, mungkin ada lagi yang akan masuk sebentar lagi. Tak apa, kita teruskan jugalah sebab takut ambil masa yang terlampau lama. Okey. So, minggu ni adalah minggu ke-12 pembelajaran kita. Okay, minggu ke-12. Jadi seperti yang cikgu cakap minggu lepas, cikgu share screen dulu lah. Okay, ada beberapa benda yang akan cikgu explain untuk minggu ni. Okay, yang pertama adalah penerangan tentang penilaian pengetahuan ataupun ujian. Okay, yang kedua adalah persediaan awal kita untuk PA Amali akan datang, sebab cikgu tak dapat untuk sekarang ni tarikh PA tu masih bulan depan lah, bulan Ogos nanti. Cikgu tak dapat lagi sebarang perubahan, so kita ready daripada sekarang lah. Bagaimana cara dia nanti itu pun tidak pasti lagi. Okay. Yang ketiga, cara download dan menggunakan software Livewire. Okey. Jadi penggunaan software Livewire ini adalah untuk persediaan PA Amali nanti. Okey. So nanti cikgu akan detailkan apa benda. So itu 4 topik lah yang akan cikgu terangkan. Okey, terangkan lebih lanjut, dan juga yang kelima tambahan adalah cikgu akan terangkan semula, okay, 7 quality control tools, 7 quality control tools, dan ada sedikit tugasan yang sangat ringkas untuk kamu buat dekat rumah. Okay. Sekejap. Okay, cikgu stop share sekejap. Okay. So kita teruskan dengan yang pertama, iaitu penerangan ujian, okay, ataupun penilaian pengetahuan. So untuk pengetahuan semua, for your information, kita punya ujian ada 2 bahagian. Cikgu kena pecahkan menjadi 2 bahagian. Okay, sebab apa? Sebab satu bahagian adalah berbentuk objektif. Okay, maksudnya dia soalan aneka pilihan, ABC, dan soalan betul atau salah. Okay, itu kita kategorikan sebagai soalan objektif lah. Okay, untuk bahagian kedua adalah soalan subjektif. Beberapa soalan subjektif, iaitu kamu kena type, okay, type jawapan, dan juga salah satu lagi adalah essay. Okay, apa soalan essay yang keluar, itu pun cikgu akan explain nanti. Cikgu akan bagi tahu dulu cara-cara menjawab dan bagaimana itulah supaya kamu tak blur juga untuk buat ujian bahagian kedua. So ujian bahagian 1 simple sahaja. Kita ada soalan aneka pilihan ABC 10 markah, bermaksud 10 soalan, dan juga soalan betul salah 10 markah. So total markah untuk bahagian 1, ujian bahagian 1 adalah 20 markah. Okay, kenapa cikgu splitkan ataupun pisahkan bahagian 1 dengan bahagian 2, bahagian objektif dengan bahagian subjektif, dan bahagian essay? Sebab cikgu tak nak kamu fokuskan, okay, supaya bahagian 1 ni kita boleh settle cepat. Okay, cikgu kamu boleh jawab bahagian 1 ini minggu ni. Okay, minggu depan boleh fokuskan untuk jawab soalan subjektif pula, dan juga soalan essay. Okay, soalan essay pun akan senang lah sebab cikgu dah bagi contoh dan kamu kena fikirkan sikit sahaja. Okay. So cikgu akan terangkan beberapa soalan. Soalan ni adalah soalan ulangan semula, tugasan yang kamu dah buat
Okay, dan kuis yang kamu dah buat, dia ulang balik pada soalan ujian. Okay, kamu just boleh ingat semula lah apa yang kita study, apa yang kamu jawab. Sebab setiap kali kamu dah jawab, cikgu akan return semula kan soalan tu. So, kamu boleh baca balik soalan yang lepas dan boleh jawab untuk ujian lah. Okay, apa yang dimaksud dengan kawalan kualiti produk? Kualiti boleh dicapai melalui dua pendekatan, iaitu jawapannya adalah QC dan BOM lah. Kawalan quality control dan bill of materials. Okay. So, produk meliputi perkhidmatan, perkakasan dan peritian dikenali sebagai output. Okay. Benda-benda ni adalah output lah. Spesifik satu produk meliputi aspek berikut kecuali. Okay. Jangan miss perkataan kecuali. Kecuali maksudnya benda yang bukan lah. So, obviously benda yang bukan dekat sini adalah keuntungan syarikat. Kita tak masukkan spesifikasi kerana kita nak untung. Okay, tak. Okay, kemudian apakah kepentingan pengujian? Pengujian maksudnya pengujian menggunakan lebih detail lagi lah. Contohnya kalau dekat kilang semiconductor, pengujian adalah menggunakan mesin untuk cek berapa voltan, berapa rintangan, berapa arus. Okay, so tu adalah maksud pengujian. Kenapa kita buat pengujian? Kerana kita tidak dapat mengesan apa-apa kesilapan semasa VI, Visual Inspection, ataupun dalam bahasa Melayu, pemeriksaan visual. Sebab tu, pemeriksaan sebab kita tak dapat apa-apa pemeriksaan visual, kita akan terus pergi ke pengujian. Itu adalah salah satu proses lah. Lepas satu komponen, okay, ini adalah berdasarkan pengalaman cikgu bekerja dekat industri, okay, dalam bidang semiconductor, dalam kilang semiconductor yang membuat komponen sensor. Okay, dalam satu penghasilan tu, komponen yang dihasilkan adalah banyak, macam sampai 100,000, 300,000, okay, ataupun ada juga dia keluarkan 1,000, 2,000 macam tu unit. Okay. Setiap unit, contohnya kamu bayangkan unit yang digunakan adalah sebesar perintang yang kita selalu guna. Okay? Itu lebih kurang besar lah macam tu. Dia lagi kecil daripada tu. Okay? Kamu boleh imagine perintang. Komponen dia sebesar perintang, lebih kecil daripada tu. Okay? And then, lepas dia habis proses, lepas dia dihasilkan, lepas dah ada output, unit tersebut, 1,000 unit tersebut contohnya, akan diberi kepada operator. Okay, operator akan melakukan pemeriksaan visual. Okay, macam mana dia lakukan? Dia memang ada satu session sendiri. Lepas tu ada mikroskop, okay, skop yang boleh tengok dia punya komponen tersebut lah. Okay, dekat situ dia boleh tengok sama ada komponen tu, atas komponen tu wayar dia terputus ke ataupun ada pecah ke. Okay. Kalau komponen tersebut pecah ataupun dia punya, sebab dalam IC, okay, dalam komponen, dia ada satu macam wayar yang sangat nipis yang tak boleh tengok dengan mata kasar pun. So tugas VI ni, operator visual inspector ni, dia tengok dia punya wayar tu sama ada terputus ataupun tidak. Kalau putus memang kita akan reject terus lah. Kalau komponen tersebut ada, macam mana kita nak sebut, ada pecah-pecah kat tepi pun kita akan reject terus. Okay. So benda yang tak di-reject semasa visual inspection ataupun pemeriksaan visual akan dihantar kepada operator yang seterusnya ataupun proses seterusnya. Proses seterusnya adalah pengujian. Pengujian dia punya voltan, dia punya arus, dia punya rintangan. Okay. Itu kita namakan electrical inspection lah, pemeriksaan electrical. Okay. So itu maksud pengujian lah. Kalau kamu masih confused lagi maksud pengujian tu apa, itulah dia. Kalau kita dekat bengkel, kita selalu buat yang very simple pengujian. Contohnya contohnya kita ukur guna multimeter. Okay, itu adalah salah satu pengujian sebab kita nak tahu berapa nilai dia, berapa
nilai voltan, nilai arus, nilai perintang dan banyak lagi nilai lah yang boleh diuji. Okay. Okay, ini tadi soalan dia, apakah yang dimaksudkan pemeriksaan visual? So, pemeriksaan visual menggunakan deria manusia. So, kamu kena ingatlah, kalau dia visual inspection, pemeriksaan visual memang dipakai deria manusia. So, operator yang selalunya dipilih, di-hire, dibayar untuk membuat visual inspection, dia bukannya operator yang barulah. Selalunya, kalau kamu pergi kilang komponen, kamu akan tengok visual inspector tu selalunya orang-orang yang memang dah senior, orang-orang tua. Okay, dia tak adalah tua tapi dia macam kira kalau kamu tanya dia punya pengalaman kerja sudah 10 tahun, sudah belas tahun macam itulah. Dia bukan orang yang baru masuk. Sebab untuk visual inspection ni dia kena ada orang yang betul-betul di-train lah. And then dia memang ada buku khas ataupun spek lah. Buku spesifikasi yang memang dia rujuk dan tengok dia punya komponen yang dia tengah uji. Okay, itu adalah pemeriksaan visual. Okay, definisi keselamatan dalam konteks kawalan kualiti. Okay, jawapannya, okay, ada dua jawapan yang agak mengelirukan sini, iaitu keadaan terpelihara atau terhindar dari bahaya ataupun gangguan yang tidak mencetuskan kemalangan. Okay, bila cikgu tengok jawapan, dia agak mengelirukan lah. Okay, jadi jawapan yang paling tepat adalah keadaan terpelihara atau terhindar dari bahaya lah. Untuk sebab masa kuis sebelum ni memang ada juga apa ni soalan tersebut. Okay, and then apakah kepentingan laporan pemeriksaan? So, setiap laporan yang kita buat, apa-apa laporan lah, tak semestinya laporan pemeriksaan, adalah digunakan supaya kita mudah membuat rujukan. Supaya pengguna boleh buat rujukan, supaya supplier boleh buat rujukan, supaya siapa sajalah boleh buat rujukan. Itu pentingnya laporan. Okey, apakah kegunaan gambar rajah Pareto? So, yang ni pun kita akan refresh balik apa guna Pareto. Kita banyak tools kan untuk QC. Okay, kita ada histogram, ada graph bar, ada chart-a-pie. So, setiap tools tu dia mempunyai penggunaan dia sendiri, tujuan dia sendiri. Jadi, apa guna gambar rajah Pareto? Kamu kena ingat gambar rajah Pareto mengkelaskan masalah mengikut kepentingan. Okay? Apa-apa masalah yang paling tinggi sekali akan berada di tepi sekali. Okay, itu gambar rajah Pareto lah. Dia cek kamu punya, kita akan tengok gambar rajah, jadual. Lepas tu yang paling bermasalah sekali akan berada di sebelah tepi. Okay, sebelah kiri. Okay, antara berikut yang manakah bukan sikatan bagi spesifik hazard? Okay, yang ni general knowledge lah. Okay, kalau ACD memang untuk acid, ALK memang untuk alkali, OXY memang untuk oxidizer. Okay, CORR bukan untuk condition, dia adalah untuk correction. Okay, so jawapan dia yang salah adalah condition ni lah. So, cikgu harap semua orang dapat jawab nanti sebab cikgu pun dah terangkan secara general. Okay. So, soalan bahagian B, kamu kena pilih jawab betul atau salah. Okay. Cikgu kena buka supaya senang nak tengok. So, bahagian B. BOM bukan BO, ini ada typo, nanti saya ubah. BOM ialah singkatan bagi Bill of Material, betul atau salah? Okay, so kamu tahulah jawapannya kan? Pengujian hendaklah menepati keperluan pengguna. So, pengujian selalunya berlaku di peringkat supplier. Okay? Pengujian tidak berlaku bukan di peringkat pengguna. Jadi,
bukanlah kita menepati keperluan pengguna. Dia ada spek dia sendiri yang perlu ditepati. Jadi jawapannya salah lah. Produk ialah output yang dihasilkan sesuatu aktiviti. Okay, itu obviously betul. Okay, tindakan pada kawalan kualiti ialah melaksanakan proses-proses. Betul atau salah? Okay, itu terpulang pada kamu lah jawab yang mana. Okay, keselamatan didefinisikan sebagai keadaan yang terhindar dari bahaya. Ini pun obviously. Okay, kertas semak kecacatan menentukan berlakunya kecacatan mengikut hari. Okay, jadi pun kamu kena tengok balik nota dan memang jawapan dia obviously lah, dia pun general knowledge juga. Okay, PPE diperlukan apabila berada di kawasan makmal, kawasan kerja, bengkel atau makmal. Okay, so PPE kamu tahu adalah satu pakaian. Okay, adakah kita perlu menggunakan pakaian sesuai semasa berada di bengkel atau makmal? Okay, betul ataupun salah? Yang tu pun kamu kena fikir. Okay, keuntungan syarikat adalah salah satu aspek spesifikasi produk. Adakah betul ataupun salah? Okay, pelan persempelan adalah mengesan kesilapan yang tidak dijumpai semasa pemeriksaan visual. So tadi cikgu dah bincangkan pasal pemeriksaan visual. Apa yang berlaku kalau kita tak jumpa kesilapan pada visual inspection. Jadi apa yang kita perlu buat? Okay, betul atau salah? Kawalan kualiti adalah teknik yang digunakan bagi mengenal pasti produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang ni pun kalau kamu baca nota memang dia ayat yang pertama sekali yang dia ceritakan lah. Okay, so itu adalah untuk penilaian pengetahuan. Untuk bahagian 1, biasanya masa menjawab untuk 20 soalan ni lebih kurang 10 minit sajalah. Kamu tak perlu ambil masa yang terlampau banyak. Okay, sebab soalan pun berulang-ulang daripada sebelum ni. Okay, jadi cikgu rasa tak perlu untuk kamu spend too much time untuk bahagian ni. Kecuali kalau kamu rasa tak yakin, bolehlah buka nota. Okay, nota seperti biasa, tengok dekat Google Site. Google Site kita, Google Site khusus. Okay, so yang kedua adalah persediaan awal PA Amali. Okay, kita dah habis bahagian penilaian pengetahuan. Ada soalan? Okay, bila cikgu akan bagi ni, lepas kita habis Lepas kita habis kelas, cikgu akan paste link dekat WhatsApp group dan semua orang kena buatlah. Okay. Harap-harap semua orang dapat selesaikan pada hari ini. Seboleh-bolehnya yang berada dekat kelas cikgu sekarang, cikgu harap kamu dapatlah. Okay. Terusnya, cikgu harap tak ada masalah untuk menjawab penilaian pengetahuan ni, ujian bahagian 1. Okay. Kena ready ya, kita akan ada bahagian kedua. Bukannya habis dekat sini saja sebab cikgu kena potong-potong bahagian supaya kamu tak spend too much time untuk satu bahagian sahaja. So kamu hantar bahagian 1 dah siap, hantar. Bahagian 2 nanti dah siap, hantar. Bahagian 3 dah siap, hantar. Macam itulah. Senang untuk cikgu pantau, senang untuk kamu buat juga. Okay, seterusnya adalah berkenaan dengan PA Amali. Okay, PA teori, cikgu tak dapat nak kata apalah sebab PA teori adalah bergantung kepada kamu untuk study. Okay, PA teori kita kepada yang dah lupa, PA teori adalah gabungan kursus untuk ketiga-tiga subjek SBM semester 3, iaitu subjek cikgu Lida, subjek cikgu Jack dan subjek cikgu lah soalan kualiti. Okay. So soalan memang akan memang dia akan ambil daripada ketiga-tiga ni lah. So untuk quality control, apa yang paling famous sekali keluar adalah QC tools. Okay, itu adalah kenapa kita, salah satunya adalah QC tools. Kemudian dia akan tanya kenapa pentingnya kawalan kualiti semua tu. Itu adalah soalan yang paling famous sekali lah. Terutamanya soalan essay. Okay, kalau yang lepas memang dia suruh pelajar buat gambar rajah
graf semua. Jadi cikgu kena sediakan kamu betul-betul lah untuk membuat graf, membuat carta dan ataupun gambar rajas sebab dan akibat. Okay? Benda tu selalunya ditanya untuk soalan esei. So, kita kena standby lah. Cikgu akan bantu kamu apa yang boleh dibantu. Rasanya soalan dia pun tidak complicated mana. Jadi kamu tahu buat graf saja. Okay? Okay, kita pergi kepada PA Amali. Sebelum tu cikgu akan tengok tarikh untuk PA Amali. Untuk pengetahuan semua, PA Amali semester 3 SVM ataupun kode 020 iaitu kampus lah, akan bermula pada 16 sehingga 27 Ogos 2021. Which mean kita hanya ada sekarang dah 5 hari bulan Julai. Okay. So kamu punya exam akan berlaku pada 16. Okay. So kita memang ada kalau 5 Ogos tu dah tinggal sebulan. Sebulan lebih lah, seminggu lagi untuk kita buat persediaan PA Amali dan juga PA Teori. Okay. So, cikgu nak remind semula bagaimana pelaksanaan PA Teori dan PA Amali. PA Teori akan disemak oleh lembaga LPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia, dan bukannya disemak oleh cikgu. Even soalan yang kamu jawab semester lepas pun cikgu tak tahu apa soalan teori yang keluar. Okay, mereka yang semak. Dan PA Amali, cikgu yang semak, cuma akan dijaga oleh sama ada cikgu pendidikan umum ataupun cikgu luar. Itu pun tak pasti lagi. Okay, walau apa-apa pun kita kena ready betul-betul lah, terutamanya PA Teori. Okay, kalau kamu tak jawab betul-betul PA Teori, lepas tu kamu skor 100% PA Amali, kamu masih gagal untuk subjek ni lah. Okay, apa kesan kalau kamu gagal? Kamu memang tak dapat apa-apa sijil SPM lah, sebab untuk lulus SPM kamu kena lulus semua kursus vocational. Okay? Itu adalah syarat dia lah. So kamu kena M semula untuk vocational, amali dan teori. Kita tak ada ulangan, kita tak boleh ada ulangan, dan request rasanya memang tak ada juga. Okay, so kita buat betul-betul. Ujian amali kertas vocational akan bermula pada 17 Ogos. Ini yang paling awal sekali, amali kita. Kemudian baru dia pergi kepada teori bertulis 16 Ogos. 16 Ogos ni paling awal. Okay, hari pertama PA adalah kertas teori. Hari kedua PA adalah kertas vocational. Kertas amali vocational. Okay. Lepas tu baru umum, subjek umum. Macam Maths, DM, DI dan sebagainya lah. Okay, harap semua orang faham dan take note. Kalau boleh ingat dah set dalam kepala ni, sebulan lagi nak exam. Okay, kita memang tinggal sebulan lagi lah. Bulan depan dah memang exam. Okay. So, maklumat tambahan yang cikgu dapat setakat ni. Okay, apa yang komponen yang akan disediakan untuk kamu semasa PA nanti adalah komputer. Okay, kita memang akan bagi kamu komputer, PC dekat bengkel, and then akan ada printer, okay, and then akan ada printer driver, and then akan ada dalam PC tu memang dah ada software yang kita pakai adalah Livewire, okay, dan juga kertas A4 lah untuk kamu print. Okay, cikgu tak tahu soalan. So, apa yang cikgu boleh katakan, soalan kemungkinan yang akan keluar adalah dia akan minta kamu buat maintenance printer. Okay. Cikgu rasa Cikgu Lida dah ajar. Okay, buat maintenance printer. Okay, maintenance printer macam check dia punya driver, lepas tu check ink. Okay, semua tu. Lepas dah ataupun kita kena install dulu printer tu. Kamu akan diberi CD, kamu akan install printer, and then
kamu akan buat maintenance printer, mungkin ada laporan yang dia kena buat. Okay, last sekali adalah kamu kena buka software perisian yang LiveWire yang dekat PC dan kamu kena buat litas skematik. Okay, kamu kena buat litas skematik. Lepas kamu lukis litas skematik, kamu akan print. Okay, itu jangkaan bagaimana amali itu akan dilaksanakan nanti. Cikgu pun tak sure juga sebab cikgu pun tak tahu dia punya soalan. So setakat ni apa yang cikgu boleh bantu adalah itulah proses PA amali nanti. So bila part maintenance printer tu kamu kena, bila cikgu Lida ajar, kamu kena ingat semula dan take it seriously lah. Okay, sekarang ni part cikgu adalah bahagian melukis litas skematik. Okay, sepatutnya sebab kita dilanda pandemik pada semester 1 dulu kan, sepatutnya masa semester 1 tu lepas kamu buat lukisan kejuruteraan tu, akan ada satu sesi kita melukis menggunakan software, tapi disebabkan kekurangan masa tu, jadi kita tak dapat lah. Kita terpaksa tak buat benda tu sebab tak sempat masa tu kan. Okay, tak apa, hari ni cikgu akan ajar lah pada sesiapa yang hadir pada hari ni, ataupun yang tak hadir mungkin dia akan tengok balik video cikgu ni lah. Okay, sebelum tu cikgu nak screenshot dulu sekejap screenshot kehadiran. So kehadiran hari ni agak banyak sikit. So tahniah kepada yang dah hadir. Cikgu harap minggu depan pun banyak sebab minggu depan kita ada kita ada aktiviti dan siapa yang terpilih untuk aktiviti tersebut nanti cikgu akan ceritakan. Okay. So lepas habis PA, okay, kita tengok kepada perisian LiveWire. Okay, dalam bahagian chat Zoom ni, cikgu dah share satu link. Okay, so kepada yang ada laptop, boleh copy link dan pastekan dekat kamu punya browser. Okay. Okay, sekarang ni cikgu akan buka Google Chrome. Cara kamu melakukanlah. Okay. Buka Google Chrome. Okay, link tadi kamu copy, pastekan dekat Google Chrome, and then kamu akan nampak satu folder yang bernama LiveWire 1.11 Pro. Okay, so apa yang kamu kena buat, kamu tekan masuk dalam folder tersebut. Okay, kamu akan nampak beberapa jenis folder ni. Dia ada example, setting dan beberapa jenis. Yang ni tak perlu kacau. Okay, and then balik semula ke folder tadi. Okay, then right click, tekan download. Okay, so download dia tak makan banyak space sangat sebab total dia punya storage, total dia punya size, file size tersebut adalah 5.5 MB sahaja. So dia tak banyak lah, dia tak begitu berat. Okay, dia tak sampai, bagi cikgu 10 MB untuk kamu download pun dah terlampau tinggi. Okay, mungkin kamu tahulah benda ni sebab kalau yang main game dia tahulah kan. Kalau game lagi lah sampai 1 gig file kan. So kalau file ni dia memang very simple, very sangat sikit, sebab tu cikgu pilih. Okay, lepas kamu download, okay, mungkin dia ikut laptop masing-masing lah. Mungkin dia akan dalam bentuk zip. Mungkin kamu lebih expert dari cikgu.
Okay, dia akan dalam bentuk zip, extract to LiveWire folder. So dia akan extract dekat sini. Okay. And then bila kamu buka, akan ada beberapa data dekat sini. Okay. So yang ni, software ni kamu tak perlu install. Okay. Kamu just bawa folder ni pergi mana-mana. Kamu transfer pergi laptop pakai pendrive ke, transfer pergi laptop A ke, laptop B ke, PC ke, memang kamu tak perlu install. Kamu just tekan dia punya application. Kalau kamu tengok kat sini, type kan dia ada file folder, system, application, WRI file. So sekarang ni kamu tengok livewire.exe yang jenis dia adalah application. Okay, so application kamu just tekan. So dia akan keluar macam ni lah. Okay, cikgu rasa ini first time kamu jumpa software yang sebegini. Okay, cikgu juga berharap masa PA nanti soalan apa ni, dia punya lita tidak terlampau susah untuk kamu faham dan untuk kamu lukis semula. Okay, dia akan bagi lita skematik. Okay, tugas kamu hanya tiru lita skematik tersebut dan buat dekat LiveWire ni, LiveWire software, dan last sekali kamu kena print. Okay, print pada printer yang kamu install tadi dekat PC tu. Itu adalah proses kamu punya PA amali nantilah. Sedikit sebanyak proses. Okay, jangkaan proses lah. Cikgu pun tak sure juga sebab cikgu pun tak tahu dia punya soalan. Okay, so kita tengok dekat dia punya gallery. Okay, dekat LiveWire ni dia ada beberapa jenis button. Okay, file, edit, view, insert, tools, windows, help ni kamu abaikan lah. Okay, dia memang ada dekat situ. Kamu jangan overthinking cakap bila kamu tengok. Selalunya pelajar ni bila first time kita perkenalkan software, dia terus blur. Dia tak tahu nak tekan apa, dia tengok semua guna macam complicated. Okay, so sekarang ni kamu fikirkan simple sahaja. Tak perlu fikir overthinking lah. Tak perlu fikir lebih-lebih. Okay. So sekarang ni dekat gallery. Dekat gallery kita ada button power supply ni. Okay. So dekat bila kamu tekan button power supply, dia memang akan keluar banyak lah. Dia ada power supply. Power supply ada benda ni lah. Power supply, sources, regulation. Okay, battery, ada cell, ada ground, ada DC voltage source, ada AC voltage source. Yang ini kita selalu pakai. Okay, and then dia ada connectors. Connectors kita jarang pakai lah. So kamu boleh abaikan. SIL, yang ni pun kita tak pakai. DIL. Yang ni biasanya kalau kita nak buat PCB. Okay, kalau kita buat design biasa memang kita tak buat apa-apa lah. And then kita ada input components. Okay, input components adalah switch. Okay, switch ataupun sensor ataupun visual instrument. Selalunya kita pakai switch lah. Switch ataupun sensor. Sensor ni untuk complicated circuit diagram, okay, ataupun complicated lita schematic lah. Lita schematic yang lebih advance lagi. Tapi sekarang ni selalunya kita akan pakai switch ataupun butang, push button. Okay. So ni push button, push to break, SPST switch. Biasanya pakai push button lah, push to make. Okay, and then kita ada passive component. Ingat semula passive dengan active component apa beza? Okay, passive component terdiri daripada perintang, resistor, kapasitor, induktor. Okay, 3 benda ni lah yang paling basic sekali untuk passive component. And then kita ada discrete semiconductor. Yang ni pun basic juga. Ada diode, ada transistor,
Okay, diode ni selalu kita jumpa lah. Even masa kita semester 1 pun kita ada pakai diode. Diode, xenodiode, thyristor dengan bridge. Okay, ingat lagi tak? Transformer, kita pakai bridge, rectifier. Ataupun kalau manualnya kita pakai diode, ada 4 diode yang kita pakai. Okay. And then kita ada logic gates. Okay, logic gates memang kita tak guna. IC, integrated circuits. So in case Lita dia ada pakai 555 timer. So kamu pilihlah 555 timer. Okay. So yang paling famous sekali yang ni je lah. 555 timer dengan operational amplifier. Ataupun audio amplifier. Okay, selalunya kita pakai ni untuk audio amplifier. Dengan 555 timer pun selalu kita pakai. Okay, yang ni jarang. Yang ni digital. Okay, output components. Output components kalau dia minta kamu cari buzzer ataupun loudspeaker ataupun LED. Okay, benda tu paling famous sekali lah. Sama ada audio, buzzer, loudspeaker. Ada juga motor tapi setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada pakai. Okay, dan juga light emitting diode ataupun LED. Okay. So LED sangat famous juga. Dan kita ada LED display. LED display pun kita akan pakai kalau kita pakai 555 timer. Okay. So itu secara generalnya dalam gallery. Okay, ada lagi last sekali adalah measuring. Measuring. Kalau A, emitter. B, voltmeter. Lepas tu test point. Jadi ada multimeter, digital multimeter, oscilloscope. Okay. Benda ni digunakan kalau kita nak ukur. Kalau kita nak buat simulation, kita nak ukur berapa voltan, berapa current, kita akan pakai measuring tools ni lah. Okay, rasanya untuk PA nanti dia tak sampai untuk measuring. Okay, mungkin dia sampai lukis lita skematik sahaja. Okay, tujuan cikgu buat semua ni, memperkenalkan semua benda ni adalah supaya kamu nanti bila turn kamu untuk buat semasa PA nanti, kamu dah biasalah dengan benda ni. So, bila dia suruh kamu buat apa-apa saja lita skematik, you will have no problem. Kamu buat memang senang lah. Okay, cikgu akan tunjukkan satu lita skematik yang sangat mudah. Okay, yang memang selalu buatlah. Yang pertama, penggunaan bateri. Okay, yang ni memang simple sekali. Yang ni yang mana memang perlu ada lah kalau kita main dengan lita basic. Okay, memang kita akan pakai bateri. And then, bila dah guna bateri, jangan lupa ground. Okay, itu adalah untuk kita punya supply. And then, kita pergi kepada passive. Sekarang ni, cikgu nak buat lita schematic yang ada passive component dan juga output component. Okay, simple sajalah. Okay, cikgu nak ambil resistor. And then kita nak ambil output components, LED. Okay, sekarang ni cikgu pakai LED lah. Okay, dah selesai. Kita ambil komponen. So kalau nak ubah kedudukan, boleh tekan komponen dan adjustkan dia punya lokasi. Okay, so adakah kamu punya lita ini sudah komplit? Okay, belum lagi ya. Sebab untuk menjadikan dia satu lita yang lengkap, kamu kena tambah wayar. Okay, wayar dulu. Cara letak wayar dia simple. Kamu tekan pada hujung kaki tu.
Hujung kaki ni, pergi ke hujung kaki. Okay. And then kita akan nampak satu litar yang lengkap. Okay, misalnya dia ada suruh kamu buat, dia ada nyatakan perintang and berapa jumlah perintang yang perlu. Okay, so kalau 100 ohm, tukar pergi 100. Yang ni, dia ada banyak, beginilah K, mega, kilo dengan mega sahaja. So 100 ohm, yang kita perlukan ada 100 ohm. Okay, lepas complete 1 litar. Okay, ini adalah litar basic saja. Lepas tu kalau kamu nak run, kamu just tekan button run. So dia akan menyala lah. So menandakan kamu punya litar adalah satu complete, satu pusingan yang lengkap. Okay, itu maksudnya. And then apa yang kamu kena buat adalah nanti adalah kamu kena tahu macam mana kamu nak print pula. Okay. So, kalau kamu nak tekan button print terus pun okay. So, just pilih printer yang ada pada PC kamu nanti. So, just tekan okay lah. Kita tengok ada print preview tak? Okay, kita tengok page setup. Okay, ini tak ada kaitan. So tak ada, so memang kamu boleh print sajalah. So properties dia memang kamu akan print pada A4 paper. Okay. So sangat simple untuk bahagian amali kalau dia suruh kamu buat litar skematik menggunakan live wire. So setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, cikgu stop share sekejap. Okay, ada 13 orang. Okay, so itu sajalah untuk pengenalan kepada live wire. Penggunaan software live wire untuk melukis litar skematik dia sangat simple. Okay. So kita try tengok dia punya ni lah. Okay, contohnya kalau kamu tertekan X kan, so kamu tak nampak dah kamu punya komponen ni kat mana-mana. So macam mana, apa yang kamu kena buat, dekat button ni ada gallery, so dia akan keluar balik lah, kamu boleh padam. Okay, yang ni pula adalah graph. Yang ni kalau melibatkan apa-apa litar yang melibatkan graph, setakat ni kita tak ada. Okay. So ini adalah sedikit sebanyak tentang live wire. Tak ada yang complicated, semuanya memang ada di depan mata. Okay. Sebenarnya cikgu ada dua option. Okay, ada dua option untuk memperkenalkan kamu membuat litar skematik. So kamu jangan fikir dululah. Maksud cikgu, kamu jangan fikir live wire sahaja yang akan kita guna sepanjang kita belajar ni. Tak. Kita banyak lagi software lain yang akan kita guna. Okay, salah satunya adalah Proteus. Okay, ini pengenalan sajalah, cikgu tak akan ajar macam mana guna dulu. Okay, salah satunya adalah Proteus. So ini adalah contoh Proteus. In case siapa yang berminat untuk
install dekat laptop dan berminat untuk menggunakan Proteus, kamu boleh PM cikgu sajalah. Nanti cikgu akan bagi folder yang boleh kamu gunakan untuk install, ataupun cikgu bagi folder installer dia. Okay. So, Proteus biasanya digunakan pada peringkat diploma. Okay, sebab apa? Sebab daripada data skematik yang kamu design, yang kamu lukis, kita akan bawa kamu punya skematik pergi ke PCB layout. Okay. Daripada PCB layout, kita akan print guna laser printer. Pada laser printer menggunakan shining paper tu, paper gambar tu. Okay, lepas tu kita akan menghasilkan lita lah dekat PCB board. Okay, itu tujuan kenapa kita menggunakan Proteus. So, kalau hanya untuk lita skematik, lukis lita skematik saja, boleh menggunakan Proteus ataupun menggunakan LiveWire. Dua-dua pun boleh. Okay, ada lagi satu software iaitu Freezing. Freezing pun sama juga, dia boleh lukis skematik dan kita transfer kepada, kita buka lah untuk pengetahuan kamu sahaja. Freezing. Okay, kita boleh lukis lita bergambar. Okay, kamu kena tahu beza sebab sebelum ni ada sini dia tak tahu beza lita bergambar, lita skematik, lita PCB. Okay, kamu kena tahu lita bergambar adalah lita yang kamu lukis ikut bentuk yang sebenar. Okay, itu adalah lita bergambar. Okay, lita skematik ada dia punya undang-undang dia lah. Kalau perintang macam mana bentuk dia, kalau LED macam mana bentuk dia, dia kena ikut dia punya standard. Itu lita skematik. Okay, lita PCB adalah lita yang kita nak buat untuk kita buat pada PCB board. Okay, yang itu paling last sekali, yang objektif untuk keseluruhan elektronik ni kita adalah hasilkan PCB board lah, lita PCB. Okay, so kalau kamu nak tahu ini adalah dia dekat Freezing. Okay, sekarang ni cikgu tengah buka Freezing software. Okay, dekat Freezing kita boleh lukis lita bergambar. Okay, kamu boleh tengok dia sediakan breadboard. Okay, kalau kita buat dekat sini, dia akan automatically muncul dekat sini dan juga automatically muncul dekat sini. Okay, contohnya cikgu letak perintang contohnya. Okay, contohnya macam ni, cikgu dah buat. Lepas tu dekat skematik dia akan keluar lah. Dia akan automatically keluar. Okay. And then dekat PCB pun dia akan keluar juga. So itu adalah salah satu kebaikan guna Freezing lah. Tapi untuk diploma memang kita galakkan guna Proteus sebab dia lebih standard lagi dan banyak komponen yang boleh pakai. Okay, kalau Freezing ada certain komponen kita tak ada. Kita tak boleh wujudkan. Itu agak susah untuk Freezing lah. Untuk Proteus, untuk ni ada komponen yang memang standard. Okay, walau kita lukis semua dia memang standard lah, size dia memang standard. Bila last kali kita hasilkan lita PCB, kita nak masukkan perintah dekat situ, dia memang ikut size yang sebenar. Okay, itu sedikit sebanyak apa yang cikgu tahu tentang Proteus lah. Okay, untuk Freezing, cikgu jarang menggunakan Freezing. Okay, sebab tu pengalaman tu tak terlampau banyak. Cikgu banyak pengalaman menggunakan Proteus sajalah sejak daripada cikgu study dulu sampailah cikgu mengajar sekarang, memang Proteus yang selalu cikgu guna. Okay, LiveWire pun pengalaman cikgu agak kurang
Tapi cikgu tahu Livewire is very simple software yang tahap beginner boleh buat. Okay? Memang dia sangat simple dan sangat mudah lah untuk kamu, especially kalau nak download software semua, memang dia sesuai. Okay, so cikgu rasa itu sahaja untuk lecture pada minggu ini. Sekarang ni ada 13 orang. Kita tengok betul tak? Okay, so cikgu dah screenshot. Okay, so setakat ini ada apa-apa masalah? Okay, bagi yang ada laptop, cikgu mohon kamu download link yang cikgu bagi. Link itu cikgu akan bagi juga dekat WhatsApp group. Okay, kamu download dan kamu try sendiri Livewire tersebut lah. Buat lita yang simple-simple saja dulu. Contohnya lita lita siri, lita siri selari, lita selari, macam tu lah. So kalau kamu nak lebih bagus lagi, kamu letak output komponen tersebut. Contohnya dekat setiap perintah kena ada LED. Kamu letak LED, tengok dia menyala ke tak. Lepas tu ubah nilai dia punya perintah. Macam tu lah. So itu cara kamu praktis sendirilah. Okay. Cara untuk buat lukis lita skematik. Okay, so tahu untuk design lita skematik adalah salah satu benda yang wajib kamu adalah dalam sebagai pelatih elektronik ni. Okay? So ada apa-apa soalan? So itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu harap tak ada siapa yang ada problem untuk kehadiran minggu depan. Okay, cikgu sangat berpuas hati dengan kehadiran semua yang datang pada hari ini dan memberi komitmen yang terbaik lah. Okay. So di samping kita berada di rumah, kamu kena fikirkan juga untuk persediaan amali lah. Persediaan amali kita. Sebab itu adalah yang paling utama sekali yang kita kena fikir. Okay, bukan setakat vocational sajalah. Cikgu nasihatkan untuk subjek umum macam BI, BM, Maths dan sebagainya pun kamu kena mula untuk bagi kerjasama, hantar kerja apa semualah. Okay. Cikgu bukan seorang yang suka menghukum. Okay, sikit-sikit kamu tak hadir, kamu cikgu bagi surat, tak. Cikgu tak macam tu lah. Cikgu, kalau kamu tak layan cikgu, itu cikgu akan bagi surat lah. Kalau kamu layan cikgu, memang tak lah sebab cikgu pun faham keadaan. Okay, cikgu tak tahu apa yang berlaku pada kamu. Okay, so cikgu memang tak akan menghukum kecuali the person yang ignore cikgu. Okay? Bila cikgu tak tahu apa kamu punya khabar, berita semua, so itu salah satu sebab lah kalau akan mendapat surat amaran macam tu. Tapi setakat ni cikgu tengok kehadiran okey. Bila cikgu PM, semua orang pun sangat okey lah. Semua orang pun sangat good boys dan good girls. Okay? Okay, itu sahaja. Cikgu rasa tak ada benda lain. Okay, nota untuk cuma tadi bahagian satu nota yang cikgu lupa nak terangkan, tapi itu kita bawa pergi minggu depan lah. Okay, so itu sahaja. Nanti apa-apa cikgu akan PM secara personal lah kepada pelajar-pelajar yang dah terpilih untuk minggu depan. Okay, dah rasanya itu saja. Semua boleh bersurat. Terima kasih cikgu. Okay, jaga diri. Jumpa minggu depan. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, bye-bye. Okay.